Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi-pagi. Waalaikumsalam cikgu. Iyo, dah sarapan kau? Dah makan ke belum? Cikgu. Belum makan lagi? Lagi makan. Tapi kalau nak makan dalam kelas cikgu pun boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil cikgu nak mengajar ni. It's okay. Boleh je nak makan. Tapi bila cikgu tanya, kenalah jawab. Gitu. Alright, cikgu present dulu. Belah. Mana yang lain? Cikgu try panggil dalam grup dulu. Mungkin mereka ada masalah lain ke apa ke. Mana lagi yang lain? Alright. So. Kok hilang? Itu dia. Alright. Mana slide ini tak timbul-timbul Alright. Berdasarkan gambar yang cikgu tunjuk, yang cikgu tayang, apakah tajuk pembelajaran kita pada pagi ini? Yang penuh dengan kesejukan disebabkan hujan. Berdasarkan gambar, tajuk pembelajaran kita hari ini apa? Tarian. Tarian apa tu? Tradisional. Iya ke? Okay, tarian tradisional. Tapi dia tarian sejenis apa? Tarian nganjat. Ya, bagus. Tarian nganjat. Alright. Hari ini pembelajaran kita berkaitan dengan tarian ngajat. Okay, kita dengar sikit. Di sini ada sejarah kaum tarian ngajat ni, iaitu sejarah kaum Iban, sejarah tarian ngajat, jenis-jenis tarian ngajat, peralatan muzik dan pakaian tradisi. Okay, first kali kita tengok tarian ngajat ni daripada kaum Iban. Alright, daripada kaum Iban. Alright. Okay, cikgu akan baca dulu sejarah kaum Iban. Kaum Iban ni tidak diketahui asal usul secara jelas. Tidak kira wujud bersama suku Iban sejak abad ke-16. Masyarakat Iban dahulu lazimnya keluar pagi berperang dan terkenal dengan memenggal atau memburu kepala, head hunter. Okey, tujuan untuk mempertahankan kawasan, memperluaskan tanah jajahan dan menunjukkan keberanian. Okey, seperti yang kita tahu, kaum-kaum ni sangat-sangat berani lah. So, kalau kita nak masuk dekat kawasan mereka pun, kita kena minta izin supaya tidak berlaku sebarang apa-apa benda yang tidak baik. Okey, dia semakin besar kawasan jajahan, semakin besarlah kuasa seorang itu. Okay, kalau kamu tengok kaum Iban apa kaum asli ke, kaum apa ke, dia akan ada tok ketua. Okay. So, makin besarlah kawasan tu, maka makin berkuasalah dia. Okay. Macam contoh, kamu nak masuk ke kawasan orang asli. So, kamu kena jumpa dengan tok penghulu ataupun tok ketua. So, macam kamu nak melakukan aktiviti apa-apa, kamu kena tunggu arahan daripada tok ketua. Sekiranya dia mengizinkan, baru kamu melakukan aktiviti. Sekiranya tak dia mengizinkan, maka kamu tidak boleh menjalankan aktiviti tersebut. So, sekiranya kalau dibenarkan melakukan aktiviti, terpulang pada Tok Ketua, selalu Tok Ketua dia akan minta pembayaran lah untuk menggunakan kawasan-kawasan mereka untuk kita nak melakukan aktiviti. Okey, berperang atau bergaduh dengan kaum yang berbeza daripada mereka. Tidak bergaduh sama kaum sendiri. Okey, mereka ni tak bergaduh sama kaum sendiri, tapi mereka akan bergaduh dengan kaum-kaum yang lain. Alright, kita pergi kepada next slide. Okey, kita tengok kepada sejarah tarian ngajat. Okey.
Boleh nampak? Sat dia besar kan. Oh, kok hilang. Okey. Boleh nampak ah? Aceh. Aceh. Oh ya. Yeah. Dia di mana? Okey. Kita tengok kotak yang pertama. Sejarah tarian ngajak ni adalah sebelum berperang upacara ritual miring diadakan dan dihadiri oleh orang-orang atasan dan barisan para petempur. Alright, yang kedua kanak-kanak dan ibu mengandung tidak dibenarkan menghadiri upacara tersebut. Dan upacara melibatkan ilmu memuja demi membakar semangat petempur. Yang keempat, upacara ritual menggunakan beberapa alatan dan bahan seperti mangkuk berisi beras, telur ayam, rokok gulung dan tembakau. Upacara diselitkan dengan tarian, lagu dan sajak untuk naikkan semangat mereka sebelum bertempur. Okey, keluar bertempur seawal 3 hingga 4 pagi untuk tidak menyedarkan seisi rumah sewaktu mereka ingin keluar berperang. Alright, boleh nampak di sini. Tapi kepada second seterusnya. Alright, mereka akan balik daripada bertempur dengan membawa kepala musuh mereka. Okey, kalau kamu pergi di Sabah ke Sarawak tadi kita ingat dah. Tapi dekat Sabah tu dia akan dekat Sabah lah. Dia akan ada rumah panjang. Okey, kalau rumah panjang kamu melawat rumah-rumah panjang tu, di atas rumah panjang tu dekat bahagian bumbung akan ada tergantung tengkorak-tengkorak manusia. Okey, tu tengkorak-tengkorak yang masa depa pergi berperang lah, bertempur lah. Depa balik, depa panggal kepala musuh tu, depa gantung dalam rumah. So dia sangat, siapa yang kuat bolehlah pergi tengok. Siapa yang tak kuat, tak bolehlah nak tengok. Dia akan mendatangkan rasa takut. So kalau kamu tengok, saya kerja tunjuk. Kita tengok sikit lagi. Hari esok mereka akan mengadakan upacara meraihkan para pejuang. Tengkorak yang telah direbus dan dibersihkan akan digantung di tengah-tengah rumah. Nampak Cik kata. Dia akan digantung di tengah-tengah rumah. Tujuan menunjukkan kekuatan ahli rumah panjang dan menakut-nakutkan pihak musuh. Okey. Ni kita dah tengok. Dan cikgu akan tunjuk di sini macam mana rupa rumah panjang tu. Okey. Macam mana rupa rumah panjang. Macam mana rupa dia gantung tengkorak tu. Sat. Cik. Okey. Ni kita tengok salah satu contoh. Ini keberadaan di rumah-rumah panjang. Okey. Tu. Dia akan gantung di halaman rumah. Ada tengkorak-tengkorak macam ni. Ni akan menunjukkan bahawa kekuatan dalam isi rumah tu. Yang para-para pejuang ni. Dia akan gantung di tengah-tengah ni. Okey, sekiranya kamu berkesempatan, COVID sudah habis, kalau nak pergi cuti, bolehlah try pergi cuti-cuti di Sabah dan boleh tengok keunikan budaya ataupun kaum di sana. So, Ilham Shah. Alright. Dah masuk ke Ilham Shah? Dia nge-lag sikit. Mana dia? Hilang lah. Okay. Muhammad Ilham Shah. Okay, tajuk pembelajaran kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan tarian ngajak. Sekarang cikgu telah membentangkan berkaitan dengan salah silah rumah panjang di mana para-para pejuang, para-para petempur di kalangan kaum Iban yang mengamalkan tradisi tarian ngajak. Okey, ni tengkorak.
yang digantung di dalam rumah dia. Okey. Sebagai tanda kata kuatnya mereka. Alright. Okey, cukup. Tutup. Dia buka balik. Okey. Kacau. Kita tengok balik. Okey. Untuk kaum Iban ni, dia lelaki dan perempuan. Okey. Tatu kaum Iban. Tatu penuh di bahu, tanggungjawab besar yang dipikul dalam keluarga. Kalau kamu tengok, orang Iban ni dia penuh tatu di bahu sebagai tanda tanggungjawab mereka nak memikul dalam keluarga. Okey, sesetengah corak tatu khas untuk pahlawan sahaja. Kanak-kanak 10 hingga 11 tahun baru lanjau. Sudah bersedia untuk memburu dan menjadi kebal. So, umur 10 hingga 11 tahun ni mereka dah ajak untuk menjadi pemburu. Okey, bagi perempuan pula kebolehan memasak, menganyam, menari dan berpantun. Kalau kamu tengok contoh. Dia. Ini tatu-tatunya yang akan dilukis di seluruh tubuh badan. Tanda sebagai petempur. Dia ada banyak tatu, maka dia sangatlah berpengalaman dalam bertempur. Okay, dia pangkat tertinggi lah. Okey. Dia ada lagi, dia menyimpan rambut. Fungsi untuk menyelamatkan kepala mereka daripada dipenggal dari belakang. Tu fungsi dia tahu rambut panjang-panjang. Okey, menyimpan rambut yang panjang di belakang badan dan pendek di bahagian hadapan. Dia macam rambut orang perempuan lah. Dia pendek ini, dia panjang di belakang. Okey ni. Nampak? Nampak. Contoh. Gitu. Alright. Jenis-jenis tarian ngajak. Okey, baca seorang. Baca. Siapa ni? Amizah. Baca Amizah. Dalam Pertaminda ni. Ngajak berbunuh, ngajak lesung, ngajak induk, ngajak berayah, ngajak puar kumbu, ngajak ngalu Temuai. Okey, ngajak ngalu temuai. Okey, ni nama-nama jenis tarian ngajak ah. Okey, ngajak berbunuh, ngajak lesung, ngajak induk, ngajak beriah pula. Berayah. Okey, ngajak puar kumbu dan ngajak ngalu temuai. Okey. Kita pergi kepada ni apa ni? Mesej masuk ni. Mesej masuk ni. Okey, yang pertama kita tengok kepada tarian ngajak ngalu temuai. Dipersembahkan bertujuan untuk menyambut kedatangan tetamu khas dan semasa perayaan Hari Gawai atau perayaan lain. Okey, ni antara tarian yang famous lah kalau kamu tengok dekat upacara macam menyambut bulan kemerdekaan tetamu ni. Dia akan ada tarian-tarian yang dipersembahkan bertujuan untuk menyambut kedatangan. Macam contoh kalau kamu pergi rumah panjang pun, dia akan ada sebelum kamu masuk tu ada lah yang dipersembahkan oleh mereka. Okey, yang seterusnya dipersembahkan ketika upacara perasmian atau pembukaan satu majlis rasmi yang dihadiri oleh tamu kehormat dan orang ramai. Lepas tu tarian dipersembahkan sambil mengiringi tetamu hingga ke ruang tuai rumah. Ruai tuai rumah. Okey. Dia akan mengiringi, dia akan menari sampai ke rumah tu. Alhamdulillah. Okey. Yang kedua, tarian ngajak berbunuh. Dipersembahkan oleh kaum lelaki untuk menggambarkan kegagahan pahlawan kaum Iban. Kasih kenapa tu?
Apa ni dah keluar notification ni? Alright. Penari memakai pakaian kulit binatang. Okey, Gagung nama dia. Sambil memegang parang ilang nama dia dan pelindung diri terabai. Bukan terabai apa? Bukan terabai dari segi kasih tak abai kasih sayang apa, tapi bukan yang tu. Terabai ni suit dia dan pelindung diri. Okey, mereka juga memakai topi yang dihias dengan bulu burung dan rambut manusia. Rambut manusia. Okey, tarian dimulakan apabila alat muzik tawak, bendai, dumbak dan engkerumung mula dibunyikan. Permulaan persembahan, penari akan menggambarkan pahlawan sedang menuju ke medan perang. Okey, mereka akan intro lah macam mana situasi mereka di medan perang. Dan apabila terlihat musuh, mereka akan menjerit perkataan manjung bertujuan menaikkan semangat. Alright, kita tengok dulu pecahan-pecahan dia. Lagi aku tayang video. Okey, baca pula. Seorang. Okey, baca ni. Mengikut haluan dia ni. Laluan dia ni. Dengar suara kasih pula. Tadi kasih buku mat. Kita dengar suara kasih pula. Baca daripada sini sampai sini. Seterusnya penari akan melompat ke sana kemari sambil menjerit untuk mengajak musuh beradu. Apabila pahlawan sudah menang, manjung akan dijeritkan sekali lagi untuk lahirkan rasa gembira. Okey. Pahlawan pulang dengan membawa kepala musuh dengan berhati-hati supaya tidak dirampas oleh orang lain. Okey. Membawa pulang kepala musuh adalah satu kebanggaan bagi lelaki kaum Iban. Okey, bagus. Tahniah, terima kasih. Okey, penari akan melompat ke sana kemari sambil menjerit untuk mengajak musuh beradu. Okey, apabila pahlawan sudah menang, manjung akan dijeritkan sekali lagi untuk melahirkan rasa gembira. Pahlawan pulang dengan bawa kepala musuh. Okey, macam cikgu beritahu yang first tadi, mereka akan balik kepala musuh dan mereka akan bagi tinggal tengkorak untuk digantung di halaman rumah. So, membawa pulang kepala musuh sebagai salah satu kebanggaan lah. Bahawa kuatnya orang lelaki. Kebanggaannya orang lelaki. Alright. Tarian ngajak lesung. Okey. Ngajak lesung ni dipersembahkan oleh kaum lelaki sahaja. Tujuan untuk menunjukkan kehebatan mereka dan mengangkat lesung menggunakan gigi. Mengangkat lesung menggunakan gigi. Gantung orang ni. Angkat. Patuh gigi. Okey, alat yang digunakan semasa persembahan. Lesung penumbuk padi yang dibuat daripada kayu. Lesung seberat 20 kilo. 20 kilo kita pun angkat dengan tangan, mereka angkat dengan gigi. Macam mana mereka angkat? Gigi mereka ni gigi besi je gamaknya. Okey, ditarikkan semasa pesta gawai. Atau selepas minum menuai atau minum pula. Selepas musim menuai atau untuk menyambut tetamu khas. Okey, para penari lelaki akan menggigit lesung sambil diiringi oleh irama gong dan bendai. Macam mana mereka nak usung 20 kilo tu? Macam angkat tonggih tu. Gantung tonggih dekat gigi. Tu dia. Mana mereka angkat? Cikgu nak angkat tonggih pun menapas tak tengok dah. Okey. Tarian ngajak induk dipersembahkan apabila tetamu mengunjungi rumah panjang untuk menyatakan rasa gembira atas kedatangan tetamu. Okey, gadis-gadis di rumah panjang akan berdandan dan memakai pakaian tradisional untuk menari mengikut paluan irama gong. Dan tarian ini memperlihatkan kelembutan badan penari tersebut kerana tangan dan kaki diayun lembut dan berhati-hati.
Bukan gelek dah. Bukan gelek. Gelek lain. Dia lembut. Dia lengguk-lengguk dia. Gelek tak bagus. Jangan tengok. Syakir jangan tengok gelek. Scroll TikTok. Okey. Tarian ngajak berayah. Tarian ngajak berayah. Okey. Ingat ho Syakir pula. Oh Syakir. Makan apa? Syakir ni duduk mengunyuh ni. Oh Syakir. Di manakah keberadaan Syakir? Kita dengar suara Alia pula. Ya cikgu, ya cikgu. Tu dia. Tak apa. Syakir baca ni Syakir. Baca 3 kotak ni. Dipersembahkan oleh kaum lelaki masyarakat Iban sahaja, ditarikan selepas upacara miring. Okey. Para pahlawan akan menari mengelilingi tesang dengan iringan gong dan besi berlaga. Okey. Beras kuning ditabur dan musuh disumpah. Ayam dipotong dan dibakar dalam tandu untuk hidangan hadirin. Okey, betul. Terima kasih. Okey, dipersembahkan oleh kaum lelaki masyarakat Iban sahaja. Okey, ditarik selepas bercara miring. Cik Syakir baca dia, para pahlawan akan menari mengelilingi tersang dan iringin gong dan besi belaga. Beras kuning ditabur dan musuh disumpah. Okey, ayam dipotong dan dibakar dalam tandu untuk hidangan hadirin. Alright. Apa yang dimaksudkan dengan berayah ni? Berayah ni adalah bermaksud menari tarian ritual dan tunsang. Okey, menari ke belakang. Okey, dia melambangkan semangat atau generasi yang suka menari pada waktu senja. Kita waktu senja duduk dalam rumah, mereka waktu senja mereka menari. Okey, oleh sebab itu orang-orang tua melarang kanak-kanak bermain pada waktu ini. Okey, dia memberi satu maksud. Dia kata jangan bermain di waktu senja. Tapi orang kita pun, orang Melayu pun ada pesan. Selalu bila senja ni baliklah rumah, jangan duduk keluar. Okey. So dia tak bagus. Sebab waktu senja ni setan banyak keluar. Okey. Okey, ni kita tengok jenis-jenis tarian. Okey. Kita buka YouTube dulu. Tengok YouTube dulu. Apa pula Ghosty? Ni antara tarian yang dilakukan oleh pelajar Aswara. Okey. Kita tengok ni. Slow sikit. Nampak kemasukan ni apa? Munggah ni. Nampak lengguk-lengguk dia. Lengguk-lengguk dia, lepas tu permainan jari dia. Sini. Dia lentik ni. Lentik gila-gila ni. Budak lah. Kah kerekang tu. Ni antara tarian nganjat. Nampak lengguk-lengguk dia bang. Ni kalau kamu pergi rumah panjang pun, dia akan ada lah tarian-tarian macam ni. Dia nak sambut tetamu.
Okay, kita tengok tarian ngajak bagi untuk lelaki pula. Dia macam ni lah rupa dia. Kalau kamu tengok dia present YouTube ni, macam ni lah rupa dia tarian. Tapi yang ni dibuat dia dilakukan oleh golongan wanita. Okey, ni kita tengok. Ni untuk lelaki pula. Tradisi kaum ngajak lesung. Kita laju sikit. Di Sarawak, bukan di Sabah, di Sarawak. Maafkan cikgu. Terkenal dia dengan tarian ngajak bagi orang Iban. Ni dia ada bagi tahu. Okey. Ni ngajak ngalu temuai. Macam dalam senarai tadi. Mengalukan kedatangan tetamu yang datang. Okey, ni macam tadilah cikgu kata. Dimenarikan oleh golongan wanita. Ni ngajak bujang berani pula dah. Dia melambangkan kegagahan. Okey, kalau kita tengok tadi dekat bahagian slide ni, dia ada bagi tahu di bahagian mana tarian ni. Dibuat dimenarikan oleh golongan lelaki. So, ni lah ngajak berbunuh ni lah dipersembahkan oleh kaum lelaki. Kita buka balik. Mana dia? Tu. Tarian ini sangat agresif seolah-olah bertempur dengan musuh. Ni kalau yang dibagi nama tu. Okey, yang dibagi nama ngajak bujang berani. Tapi kalau di dalam slide ini ngajak berbunuh. Okey, dia boleh bagi banyak nama lah. Okey. Kita tengok. Dimainkan dengan bersenjata. Okey. Kita laju-lajukan sikit. Okey, ngajak atas tawuk. Okey, tarian ini bertujuan para apa ni dia beritahu. Okey. Tarian ini akan ditarikan oleh para gadis yang bertujuan ingin menunjukkan bahawa mereka bukan saja pandai bertenun tapi boleh juga menari. Macam-macam majlis. Okey. Ni mengangkat lesung, paras bahu menggunakan gigi. Macam mana dia angkat lah. Okey. Ni dia mengangkat lesung. Ada satu tarian yang ngajak Hindu. Nampak kelentikan tangan yang dibuat ketika melakukan tarian. Lengguk-lengguk dia. Okey. Okey. Itu serba sedikit berkaitan dengan jenis-jenis tarian ngajak. Okey. So, tadi kita di bahagian sini pula. Okey, tarian ngajak Puah Kumbu dipersembahkan oleh dari masyarakat Iban kaum wanita. Kebiasaannya ditarikan semasa hari gawai kelingkang sambil gawai semasa gawai kelingkang ni sambil membawa Puah Kumbu yang tadi kita tengok. Puah Kumbu ni kain kapas yang dianggap suci digunakan dalam upacara atau peristiwa penting. Okey. Penari akan menyambut pahlawan yang bawa kepala musuh menghampiri rumah panjang semasa gawai kelingkang
Ketua Pahlawan Kelingkang akan letakkan antupala dalam puak kumbu. Penari akan menghayun puak kumbu sambil menjampi bagi perlindungan daripada semangat kepala yang telah ditawan menuju ke tanju. Macam mana tu? Dia penggal kepala. Penggal kepala. Hilang kepala. Bukan hilang kepala headshot. Ni hilang kepala kena penggal. Okey, sebelum perarakan kelingkang sampai ke pelantau upacara, seekor babi direjam sebagai persembahan kepada nenek moyang. Ni direjam babi. Jangan duk maki orang babi. Okey? Okey, penari Pua Kumbu berterusan menghayun kepala yang dipenggal sekeliling tangsang. Diikuti oleh pahlawan. Okey, para pahlawan akan mengelilingi tersang bagi upacara miring. Dan pada masa kini, kepala musuh digantikan dengan buah kelapa sebagai simbolik. Okey, mereka akan tukarkan dengan buah kelapa sebagai simbolik ni, apa? Okey, ni kita tengok alat muzik ya. Alat muzik tarian ngajak. Okey, tawak, berbendai, engkeromong, ketebung. Pelik-pelik lah sikit nama dia. Tapi benda ni sangatlah penting untuk dalam tarian mereka. Okey, kita tengok sikit. Ni yang duk bunyi gong-gong dalam bilik muzik tu. Ketukan-ketukan macam ni lah juga. Okay. Ada lagi tak? Ada lagi tak dalam slide juga? Okay, tak ada dah. Okay, tu serba sedikit berkaitan dengan tajuk topik pembelajaran kita pagi ni, tarian ngajak. Alright. Sekarang lagi cikgu akan bagi tugasan sikit dekat grup Telegram. Untuk kamu buat. So sekarang kita akan mempermainkan, bukan, tu salah sebut. Kita akan bermain sedikit kuis berkaitan dengan tarian ngajak. So, bolehlah kamu masuk. Sebelum masuk, cikgu akan share dulu kat kamu. Sila jawab soalan ini di pagi ini. Cikgu share dekat ruang chat lah. Tadi Ilham Syah ada. Mana dia? Hujan-hujan ni masalah line. Okey, password dia 020-841. So, sekejap cikgu share dekat grup Telegram sama. Yang mana tak boleh masuk tu. Masuk dah. Sebentar. Okey. Berapa tadi? 020-841. Okey. Satu, dua, tiga. Yang dah masuk. Syakir, Alia, Kasih, Amizah tak masuk lagi. Alright, di sini kita boleh tengok.
Kamu faham ataupun tidak tadi berkaitan dengan tarian ngajat? Ada beberapa soalan yang boleh dijawab. Okay, Hamizah dah masuk. So sekarang 8.42. Lagi 3 minit kita tunggu Ustaz. Kalau ada kawan-kawan daripada grup daripada dalam grup yang tak masuk Google Meet ni, mungkin ada masalah line. Okay, ikut mereka boleh masuk join juga untuk jawab kuis ni. Kamera cikgu lag ke? Dah. Alright, lagi 3 minit kita tunggu sekejap. So, cikgu akan mainkan lagu kepada kamu. Cikgu akan stop present dulu. Kenapa ni dia jadi lag? Why you always in a mood? Looking round like a brand new. I ain't trying to tell you what to do. Kita dengar lagu dulu. Lagi 2 minit baru cikgu akan start. Allahu Akbar. Mata jadi panda dah. Ni tanda-tanda orang tak cukup tidur no? Kamu janganlah tak cukup tidur. So rancanglah tidur kamu dengan betul. Lagi 1 minit cikgu akan start. Lagi beberapa second, beberapa saat. Okey, 8.45 maka kuis ni akan berjalan. Alia pantas menjawab. Kasih Sofila pun pantas menjawab. Hamizah berkejar di situ. Oh, bagus Alia ni. Pantas menjawab soalan. Check sikit lagi. Habis.
Alright. Sini sudah habis. Okey. Carta kedudukan kita tak perlu. Yang penting kefahaman dalam menjawab berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini. So soalan dia sikit saja. Dia ada 5 soalan saja cikgu buat. Taklah banyak. So tahniah kepada Alia. Alia Salimi. Dia betul semua 5 soalan. Okey, Hamizah salah 1. Kasih salah 2, Syakir pun salah 2. Okey, itu menunjukkan bahawa kamu memahamilah apa yang cikgu ajak ni. So kuis pun kamu tak banyak salah walaupun 5 soalan. Tahniah juga kepada Alia tadi. Berjaya menjawab semua soalan dengan betul. Alright. Alright. So lagu TikTok pula. Alright. Sedikit apa? Sebelum kita tamatkan kita punya kelas. Alright. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Tarian. Tarian apa? Tarian apa? Tarian apa? Ngajak. Okey, tarian ngajak. Okey, Hamizah. Tarian ngajak ni daripada kaum Iban. yang terletak di Sabah. Sarawak. Sarawak. Okey, bagus. Okey. Dalam tarian ngajak ni, dia menunjukkan apa? Makna tarian ngajak ni. Apa dia? Okey, yang cikgu cakap tadi, dia ada keluar pergi mana-mana tu. Syakir, apa yang dimaksudkan dengan tarian ngajak ni? Dia melambangkan sebagai apa? Semangat. Okey, bagus. Dia melambangkan sebagai semangat, salah satu semangat kaum tersebut dia keluar bertempur melawan pihak musuh dan sebagai tanda kemenangan mereka membawa pulang kepala yang dipenggal. Kepala dipenggal, usung kepala balik kat kawasan rumah pula kan. Kita pun balik kepala lembu, tengok ayah korban pun jeling-jeling dulu. Ni balik kepala manusia, lari lintang pukang. Tapi mereka berani. Tu sebagai apa? Lambang keberanian mereka memenangi dalam suatu pertempuran. Okey. Okey. Terima kasih untuk kelas cikgu pagi ni dan jangan lupa sarapan. Okey. Sekian, terima kasih daripada cikgu untuk pagi ni. Dan kamu semua bolehlah pergi sarapan. Okey. Terima kasih cikgu. Ya, sama. Terima kasih cikgu. Ya, sama.